Ha, dah sampai. Mana Ustaz? Mana Ustaz? Ustaz. Tu. Tipu aku. Ustaz kat sini lagi. Sorry, laptop Ustaz problem tadi. Ustaz telefon Nasif nak bagi tahu. Dia tak tengok telefon kot. Tengah-tengah mengajar tiba-tiba dia dia terpadam. Nah, sorry. Awak dengar Telefon tak? tadi Ustaz start. Ha? Ustaz, check Tadi your Ustaz laptop or either check your Tak dengar. internet connection. Oh, bukan. Tadi laptop Ustaz, kejap. Tadi laptop Ustaz jadi macam ni. Dia jadi mana dia tadi? Ustaz dah rekod. Saya nampak kat Telegram Ustaz kan Dia tiba-tiba dia jadi Panas? dia panas dia jadi macam tu. Nampak tak? Yes, it's called overheating. Is it overheating? Ya Ustaz. Kalau panas sangat dia akan jadi error Ustaz. Dia macam jam banyak. Oh ya ke? Ustaz sebab mungkin Ustaz pun tengok ya Allah terkeluar. Saya minta maaf. Bahaya Ustaz. Apa, Jangan Ustaz? pakai phone tu terlalu lama. Nanti panas. Nanti meletup nanti. Ni bukan phone. Ni Ustaz tengah ambil laptop. Laptop. Oh, ya? Laptop. Jangan pakai laptop lama-lama. Bahaya. Macam mana Nanti tengok? panas boleh meletup. Boom. Boom. Nanti Ustaz nak Ustaz guna mengajar. phone lah. Ustaz guna phone. Nah, tak apalah. Tak, bukan kalau Ustaz mengajar takut nanti macam mana tadi Ustaz dah ada kelas? Tak apalah. Sambung je. Tukar mood jadi nerd pula. Mood jadi night Jadi nerd. Apa? Nerd. Jadi nerd. Oh, no. Okay, sorry. Aduh, tengok kena hilang habis dah. Okay, kejap Okay. Aduh, Okay, kejap. Sorry. Oh, dia kalau panas, it's not man. Kalau overheating jadi macam ni Yeah, it'll go like off, Yeah. like mine. Except that mine doesn't go like that screen. Okay, My one is faham? old one. Jangan pakai phone tu laptop tu terlalu panas. Nanti dia error. Oh, okay, Dia banyak faham? start nanti. Nanti Kalau kalau meletup Ustaz pakai susah lama-lama kan, laptop Ustaz akan jam. Dia akan lambat. Oh, ya ke? Aduh, macam mana? Tak apalah, setengah jam je lagi. Okay, Ustaz rasa Ustaz tahu. Ustaz cabut ni jap. Okay, now kita sambung. Oh, tak apa. Ini semua dugaan semua ni. Okay, now. Oh, tadi terjadi gambar Ustaz jadi stuck Ustaz jadi robot. Dia stuck lepas tu. Lama, Ustaz lepas tu tak stuck dengar. lah. Oh, Ustaz pula. stuck lah tak dengar. Ini pun cedah. Jap. Okay. Boleh. InsyaAllah boleh. Okay. Hello. Awak nampak tak? Nampak Belum lagi. Tak nampak. Okey, dah nampak. Okay. Sorry. Oh, macam tu Ustaz baru tahu sebab kelas Ustaz banyak mungkin sebab dia okey. Okay, sambung. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta maaf. Kita sambung balik. Okay, now. Okay, ingat mesti dibuat pada 1 Syawal ataupun 10 Zulhijjah sahaja. Lain daripada tu tak boleh tak boleh. Okay. Now, rakaat dia. Masya Allah, 2 rakaat sahaja. Boleh tak buat 3? Setakat ni tak pernah dibuat orang 3. Dibuat 2 rakaat saja sayang. Buat 2 rakaat sahaja. Kemudian, okay. Hukum bagi solat sunat kedua-dua ni adalah sunat muakkad. Siapa tahu sunat muakkad tu apa? Saya tahu. Okey, Hanifah. Sunat muakkad tu satu orang macam dalam contoh lah dalam satu dalam satu taman tu contohnya satu orang je buat. So lain semua tu macam dikira semua orang buat juga macam tu. Okay. Kalau tak ada siapa buat baru dia macam tu. Tak elok dia macam tak bagus lah. Tapi dalam kampung tu ada lagi macam 10 orang 20 orang buat dia kena buat macam tu. Okey. Terima kasih Hanifah. Okey Hanifah, itu namanya fardu kifayah. Oh. Betul. Confused. Tak apa, bagus. Betul lah, itu namanya fardu kifayah. Apa maksud sunat muakkad? Sunat muakkad adalah sunat yang dituntut ataupun sunat yang digalakkan kita buat. Ustaz ulang, sunat muakkad ni macam mana? Sunat muakkad ni adalah salah satu sunat yang dia dituntut untuk kita buat. Maksudnya dia bukan wajib tapi digalakkan untuk kita buat. Okay. Okay. Now. Okay. Okay, itu. Yang ketiga, takbir. Takbir ni lah yang Ustaz tahu ramai orang yang terkeliru. Okay, ingat. Rakaat pertama ada 7 kali takbir. Rakaat pertama ada 7 kali takbir. Rakaat kedua ada 5 takbir. Ingat sampai bila-bila? Rakaat pertama 7, rakaat kedua 5. Okay. Dengar sini. Sebab awak akan solat nanti waktu
solat Aidiladha nanti rasa kita boleh pergi masjid dah. Okey, 7 dengan 5. Okey, sekarang Ustaz nak ajar awak cara nak kira takbir dalam solat sunat hari raya. Okey, look. Okey, tengok sini Okey. Cara nak kira takbir adalah pertama sekali rakaat pertama 7. Rakaat pertama 7. Okey, bila rakaat pertama 7 kali takbir, dia tidak termasuk dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram ni macam mana? Takbiratul ihram ni macam ni. Contohnya, usalli sunnatal Aidil Fitri rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Tak kira lagi. Allahu akbar. Allahu akbar tadi kan. Usalli sunnatal Aidil Fitri rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Lepas tu Allahu akbar. 1. Baru kira 1. Allahu akbar. 1. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahu akbar. 2. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahu akbar. 3. Buat sampai 7. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Allahu akbar. 4. Subhanallah. Allahu Kan nak akbar. pergi tanah sekejap boleh? Okey, go. Subhanallah. Okey. Saya nak pergi ambil charger sekejap boleh? Boleh. Allahu akbar. Subhanallah. Okey, dah 6 dah. Ingat bila 6, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. 6. Dah 6. Allahu akbar. Yang ketujuh, diam. Yang ketujuh, diam. Kenapa ketujuh diam? Imam akan baca surah Al-Fatihah. Allahu akbar. Yang ketujuh kan? Allahu akbar, diam. Imam akan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Imam akan baca surah Al-Fatihah. Okey, Ustaz ulang sekali lagi. Waktu takbiratul ihram kita tak kira takbir Allahu akbar, solat sunat al-fitri, Allahu akbar. Okey, tak kira lagi. Allahu akbar 1. Allahu akbar 2. Sampailah 7. Yang ke-6 Allahu akbar. Yang ke-6 subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahu akbar. Yang ke-7 diam. Sebab imam akan baca Al-Fatihah. Okey, faham? Kemudian dah habis tu awak akan rukuk. Rukuk macam biasa, sami-Allahu liman hamidah. Rukuk sujud, lepas habis sujud kemudian awak bangun. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'lami wa bihamdi subhana rabbiyal a'lami wa bihamdi subhana rabbiyal a'lami wa bihamdi. Allah. Kan awak nak bangun kan? Allahu akbar. Nampak? Daripada sujud awak bangun kan? Allahu akbar. Tak kira lagi. Allahu akbar. Tak kira lagi. Awak bangun je daripada sujud. Allahu akbar. Allahu akbar. Baru 1. Bangun daripada sujud. Tak kira lagi. Kan? Allahu akbar. Allahu akbar. 1. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahu akbar. 2. Subhanallah alhamdulillah. Allahu akbar. 3. Subhanallah alhamdulillah. Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah. 4. Bila yang keempat Allahu akbar. Yang kelima diam. Bila masuk yang kelima diam. Sebab imam akan baca Al-Fatihah. Yes, question? Ustaz ada soalan Ustaz. Okey, silakan. Yang solat Aidiladha tu Okey. dua rakaat tu 5 takbir ya Ustaz? Ustaz kata macam tadi. Rakaat pertama 7 takbir, rakaat kedua 5 takbir. Solat Aidiladha. Ya, kedua-dua sekali. Sama. Solat sunat Aidilfitri dengan solat sunat Aidiladha, cara dia sama sahaja. Yang membezakan dia adalah niat sahaja. Ustaz ulang. Ustaz ulang. Ustaz ulang. Solat sunat Aidilfitri dengan Aidiladha, cara dia sama. Yang membezakan satu solat 1 Syawal, satu solat 10 Zulhijjah. Satu niat Aidilfitri, satu niat Aidiladha. Yang lain semua sama. Rakaat pertama 7 takbir, rakaat kedua 5 takbir. Okay, any question? Ada lagi soalan?
Ada soalan? Wah, betul-betul ni. Kalau sempat, ada 2 peluang. Ini kalau ni kita boleh buat question. Kita boleh buat soalan. Okey. Ada lagi nak tanya? Tak ada. Okey, kita sambung lagi. Aduh. Okey, kita sambung lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Now ingat 75. Okey, nanti kita akan ni lagi. Okey, now. Tengah-tengah tu, okey, kita nak biar syarat sah. Syarat sah solat sunat Aid. Maksudnya syarat sah solat. Kalau awak tak ada syarat sah ni, awak punya solat dikira batal. Ustaz ulang, when we discuss about syarat sah, it means that if we do not do either one of these syarat, your solat will batal or will nullify. Maksudnya 6 ni mesti ada. 6 ni mesti ada. Okey, 6 ni mesti ada. Okey. 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 Yang pertama, mesti tutup aurat. Mesti tutup aurat. Sama macam solat fardu. Ingat, mesti tutup aurat. Solat, kalau tak tutup aurat, awak solatlah apa pun. Solat duha ke, solat tahajud ke, solat apa pun. Yang pertama, mesti kena tutup aurat. Okey, mesti tutup aurat. Okey, sabar Ustaz stop dulu, nanti kita akan sambung balik. Okey, syarat dia mesti tutup aurat. Ustaz tanya satu soalan. Ustaz tanya dekat, aduh yang bawah ni tak buka kamera, susah sikit lah. Ustaz tanya kat Irham lah, Irham, question Irham. Khaira Alisha don't want to wear telekung when he perform solat sunat Aidil Fitri. Dia tak nak pakai telekung. Dia nak pakai kotak. Awak bayangkan transformer tu, kan transformer tu. Alisha pakai kotak macam tu. Tutup. Lepas tu dia solat. Soalan Ustaz dekat awak, sah tak solat dia? Dia tak pakai telekung. Dia pakai kotak. Bayangkan Alisha dia pakai kotak. Jadi kotak kan? Kotak. Sabar Irham, pakai kotak. Lepas tu dia solat. Allahu Akbar. Sebab dia tak nak pakai telekung, dia pakai kotak. Soalan Ustaz. Sah, Ustaz. Sabar Irham. Sah tak solat dia Irham? Sah, asalkan tak aurat. Bagus. Good. Okey, jawapan dia adalah sah. Ingat, awak pakailah apa pun. Katakan Batrisha Alia, Ustaz, saya tak nak pakailah telekung. Susah sangatlah. Saya pakai kain langsir boleh tak Ustaz? Kain langsir. Boleh. Batrisha boleh pakai kain langsir. Iris kata, Ustaz, saya tak nak pakai telekung. Saya dah beli telekung Siti Khadijah warna merun. Tapi tak nak pakai. Saya nak pakai kain cadar katil saya. Boleh tak Ustaz? Boleh. Asalkan menutup aurat. Syarat pertama, mesti menutup aurat. Soalan kepada Khaira Nabiha. Okey, Khaira Nabiha. Soalan? Okey. Ustaz, okey. Ustaz. Katakan Ali Ustaz kata Ali. Ali dia solat, dia tak nak, dia solat, Ali lelaki dia solat, dia tak nak, bayangkan Ali tu adik awak. Dia solat tapi dia tak nak pakai baju, dia nak pakai kain pelikat je. Kain pelikat je. Soalan Ustaz, sah ataupun tidak solat dia? Kalau kain pelikat tu dia pakai sampai dia tak aurat dia okeylah. Okey, bagus. Ingat, katakan awak solat, dia tak pakai baju, tak pakai kepiah. Dia pakai kain pelikat sahaja sampai ke lutut. Asalkan menutup aurat, itu dikira sah. Tetapi tak eloklah, tak manislah. Kan. Pakai sah tapi tak manis. Ibaratnya Nasif. Nasif nak pergi shopping komplek. Dia tak pakai baju, dia tak pakai kasut, dia pakai seluar 3 suku je. Dia tutup daripada pusat sampai ke lutut. Baju apa dia tak pakai. Boleh tak Nasif? Boleh tapi tak sopan lah. Pandai, boleh tapi tak sopan. Macamlah juga dengan
dengan Hana Khairah. Takkan nak pergi beraya pakai kotak kot. Kan mestilah kena pakai pakaian yang elok. Okey Nasif, soalan. Tak, tadi saya nak tanya je. Okey. Apa? Boleh kan tapi tak sopan. Saya nak tanya. Bagus, boleh tapi tak sopan. Okey. Okay, ingat number 1 mesti tutup aurat. Ingat sampai bila-bila. Solat apa pun mesti tutup aurat. Aurat. Okey, yang ketiga, clean, suci. Yang ketiga adalah clean, suci. Apa maksud suci? Suci ni maksudnya adalah dia bersih daripada hadas kecil ataupun hadas besar. Hadas kecil ataupun hadas besar. Okey. Okey, Ustaz ulang sekali lagi. Apa maksud hadas kecil? Suci ni apa maksud dia? Okey, suci ni macam ni. Okey, suci ni macam ni. Dengar. Sebab awak dah besar, sebahagian daripada awak pun dah akil baligh. So Ustaz akan ceritakan. Okey, apa maksud suci? Suci ni maksudnya macam ni anak-anak murid Ustaz. Sebab awak semua umur yang menginjak kepada akil baligh, so awak tahu. Okey. Suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil ni macam ni. Hadas kecil ni macam bila awak pergi buang air, lepas tu awak tak basuh. Bila awak pergi buang air, lepas tu awak tak basuh. Terus pergi solat. Tak boleh. Sebab awak dalam keadaan berhadas. Hadas kecil. Maksudnya awak tak basuh. Maksudnya awak tak ambil wuduk lagi. Awak tak basuh dengan baik. Itu hadas kecil. Adapun hadas besar ni macam mana? Hadas besar kepada yang ada akil baligh, mungkin bagi perempuan yang keuzuran, dia tak boleh nak solat. Pergi solat juga tak sah. Macam tu juga dengan lelaki. Macam tu juga dengan lelaki, tiba-tiba dia bangun, dia kena mandi wajib. Maksud Allah kena mandi wajib. Tapi dia tak mandi wajib, dia terus pergi solat. Itu namanya hadas besar. Tak sah solat awak. Macam mana kita nak suci daripada hadas kecil dan hadas besar? Kalau hadas kecil ni kita kena basuh, kita kena ambil wuduk dengan baik. Hadas besar, macam mana kita nak bersihkan diri daripada hadas besar? Kita mesti mandi wajib. Siapa yang berada dalam keadaan hadas besar, dia tak mandi wajib dulu, kemudian dia pergi solat, solat dia tidak sah. Ustaz rasa Ustaz Afif dah terangkan kepada awak berkaitan dengan apa itu, macam mana kita nak tahu kita dah akil baligh ke belum. Ya, ingat, hadas kecil mesti kita ambil wuduk untuk bersihkan, ambil wuduk, kita basuh betul-betul, wuduk. Hadas besar mesti kena cuci dengan mandi wajib. Okey. Tak sah kalau kita solat dalam keadaan kita berhadas, tak sah. Okey, Okey. Now, number 3, face the kiblat. Ini betul. Ini mana-mana solat pun mesti kena menghadap kiblat. Kalau awak tak menghadap kiblat, solat apa pun tidak sah. Okey. Now, yang keempat, solat sunat Aidilfitri, macam tadi Ustaz kata, syarat dia 1 Syawal. Selain daripada 1 Syawal, Aidilfitri tak sah. Yang kedua, solat sunat Aidiladha mesti dibuat pada 10 Zulhijjah. Mesti dibuat pada 10 Zulhijjah. Okey, Nasif, question awak ada dekat tangan Nasif? Ada. Ada. Okey, Nasif, question. Ustaz, kalau dekat Masjid Kiblatan kan dia ada dua kiblat. Okey. Kalau kita tak tahu kiblat dia mana satu, macam mana? Okey, terima kasih Nasif. Okey, terima kasih. Awak tahu tak cerita Masjid Qiblatain ni? Siapa pernah dengar Masjid Qiblatain? Awak ini. Ustaz, okey, Ustaz tunjuk dekat awak Terima kasih Nasif berkaitan dengan kiblat. Okey, dengar sini. Kelas, boys and girls, listen carefully. Dalam Islam ada semua pernah dengar masjid dalam Islam, masjid yang famous kita tahu Masjid Allahumma salli ala Muhammad, Masjidil Haram. Kita tahu dalam Islam yang paling famous adalah Masjidil Haram. Okay, Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi. Tapi dalam Islam, dia ada satu lagi masjid yang sangat terkenal ataupun yang sangat kita kena tahu. Nama masjid yang macam Nasir sebut adalah Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain ni dekat mana? Dekat sana, dekat Mekah sana, dekat Mekah ke Madinah sana tu.
Dekat Arab Saudi sana ada satu masjid namanya Masjid Qiblatain. Kelas, what is Masjid Qiblatain? Masjid Qiblatain dalam bahasa Melayunya adalah masjid yang mempunyai dua kiblat. Masjid yang mempunyai dua kiblat. Ustaz, macam mana boleh ada dua kiblat Ustaz? Okay, listen carefully. Okay, Ustaz keluarkan sikit Sebab Nasif tanya soalan. Macam mana ada dua kiblat? Okay. Anak-anak murid Ustaz, dengar betul-betul. Sebelum kiblat kita dekat Mekah, sebelum ni kiblat kita adalah di Masjid apa? Masjid Al-Aqsa. Ustaz ulang, sebelum ni pada dulu Masjid Al-Aqsa. Dulu mula-mula sekali kita punya kiblat adalah ke Masjid Aqsa. Kita menghadap Masjid Al-Aqsa. Kemudian Rasulullah SAW minta dekat Allah, ya Allah, kalau boleh bagi satu kiblat lain. Maksudnya ada satu lagi kiblat untuk orang Islam. Kenapa? Masjid Al-Aqsa ni waktu tu orang Yahudi pun sembah kiblat dia dekat Masjid Al-Aqsa. Okey, Ustaz ulang, waktu tu masuk zaman Nabi dulu, orang Yahudi pun sembah ke Masjid Al-Aqsa. Kiblat dia ke Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis. Tapi Nabi doa dekat Allah, ya Allah, bagilah satu kiblat yang untuk orang Islam. Ditakdirkan Allah, ada dalam ayat Al-Quran, awak boleh cari. Allah kata, wahai Muhammad, kami tengok engkau selalu berdoa ke langit. So pada hari ini ubahlah kiblat kamu. Allah kata ubah kiblat ke Masjidil Haram, ke Kaabah. Okey, Masjidil Haram. Okey, ni Masjidil Haram. Okey, ingat. Dan peristiwa ni berlaku Masjidil Haram. Okey. Dan peristiwa ni berlaku waktu tu Nabi tengah solat. Kemudian Nabi bagi turunlah ayat yang mana umat Islam tak payah dah sembah kiblat ke Masjid Aqsa. Sembahlah ke Masjidil Haram. Dan benda tu kemudian terus Nabi pusing menghadap ke Masjidil Haram. So peristiwa tu berlaku dalam satu masjid. Peristiwa tu berlaku dalam satu masjid. Waktu tu Nabi duduk dalam masjid, Nabi tengah solat menghadap Masjid Aqsa. Tiba-tiba turunlah ayat suruh umat Islam ke Masjid Haram. Terus Nabi Muhammad pusing ke Masjidil Haram. Sebab itu namanya adalah Masjid Qiblatain. Sebab dekat masjid tu turun ayat untuk menghadap Masjidil Haram. Question from Nasif. Ustaz, kita nak menghadap kat mana? Menghadap dekat sini Nasif. Sekarang kita dah tak pakai dah kiblat ke Masjid Al-Aqsa. So terus kiblat kita ke Masjidil Haram. Faham Nasif? Faham? Okay, bagus. Okay. Now. Okay, kemudian kita sambung lagi. Okay. Sikit lagi. Ustaz nampak ada yang Ustaz dah mengeliat dah. Okay, we have another 8 minutes. Okay, now number 5. Perform solat between dawn and sundown. Ustaz, dawn ni subuh. Sundown ni macam tenggelam matahari lah. Okay, maksudnya macam ni. Awak boleh solat sunat ni antara pagi sampai ke petang. Boleh. Awak boleh antara pagi sampai ke petang tu, awak boleh solat antara waktu tu. Dengan syarat pada 1 Syawal. Nak solat petang boleh tak? Boleh. Tapi selalunya orang solat pagi. Dekat Malaysia selalunya kita akan solat pagi. Kalau selalunya antara solat sunat Aidil Adha dengan solat sunat Aidil Fitri. Solat Aidil Fitri ni dia solat lambat sikit. Dalam pukul 9:30 tu dia baru solat. Tapi kalau solat sunat Aidil Adha ni dia awalkan. Kenapa dia awalkan? Sebab selepas tu kita nak buat korban. Selalunya dekat Malaysia, solat sunat Aidil Adha tu kita awalkan. Sebab lepas solat sunat Aidil Adha tu kita nak korban. Macam tu Aidil Fitri, kita solat lambat sikit. Aidil Fitri, kita solat lambat sikit. Okay. Now, last but not least, dia ada 2 khutbah. Okay, dia ada khutbah lah. Maksudnya macam ni. Maksudnya, solat sunat Aidil Fitri dengan Aidil Adha ni, dia ada khutbah. Tetapi
Berbeza dengan khutbah solat Jumaat. Bezanya adalah solat Aidilfitri and solat Aidil Adha, khutbah dia habis solat baru khutbah. Habis solat baru khutbah. Tapi solat Jumaat sebelum solat ada khutbah. Ustaz ulang. Khutbah solat Jumaat sebelum solat, khutbah solat raya selepas solat. Itu beza dia. Okay, now. Okay, last. Okay. Okay, sampai situ. Ada soalan lagi? Sampai situ ada soalan? Ustaz, Okay, question? yang 2 khutbah saya tak faham lah yang tadi Ustaz explain tu. Okay, ni 2 khutbah. Okay. Terima kasih Iris. Kejap. Okay, now. Iris punya soalan. Okay, 2 khutbah ni macam mana? Okay. Allah. Okay. Ini Ustaz, okay, ini solat Jumaat. Ini solat hari raya. R. Okay. Allah teruk ya. R. Okay, hari raya ni solat Jumaat. Okay. Solat hari raya. Lepas solat baru ada khutbah. Lepas solat dah habis solat baru ada khutbah. Tapi solat Jumaat sebelum solat ada khutbah. Solat Jumaat dia khutbah dulu baru solat. Kalau hari raya solat dulu baru khutbah. Maksudnya dekat khutbah tu dia ada 2 kali. Faham khutbah selepas solat tu dia ada 2 kali khutbah. Kalau awak nak tengok okey nanti Ustaz. Okay. Khutbah tu apa? Saya tak faham khutbah tu apa. Oh, khutbah tu apa? Okey. Nasif, khutbah tu apa Nasif? Khutbah tu apa khutbah? Aku nak cakap. Awak kan pergi solat Jumaat. Nasif, khutbah tu macam mana? Khutbah ni saya lupa lah. Dia macam Lupa. Okey, Irham. Khutbah tu apa Irham? Bagi tahu kat Nasif, khutbah tu apa khutbah? Tahu. Tak tahu. Macam mana ni orang? tak dia macam dia gantikan 2 rakaat kita kat khutbah. Ui, tentu pula. It's not man. What is khutbah is not man? It's not man. What is khutbah? Khutbah is something of which you go to the masjid for, like a sermon. Okay. Sermon. Okay, what is sermon? A speech. A speech Of a religious speech for the Muslim. Good. Terima kasih. Ustaz, macam ceramah ke? I had to screen that. Good. Bagus. Okay, dia macam ni. Iris, macam Isnoman cakap, betul. Jawapan Isnoman is the correct answer. Okay. Khutbah ni apa? Sekejap Khutbah ni apa? Khutbah ni adalah satu ucapan, a speech, a religious speech. Maksudnya dia berucap untuk bagi nasihat. That content advice, dia nasihat ke awak. Ittaqullah. Berimanlah kepada Allah. Maksudnya dia berdiri dekat atas tu, dia bagi satu ucapan. Awak pernah tengok Ustaz Syed bagi ucapan tak? Pernah kan? Macam tu, tapi dia bercakap dekat depan orang. Dia macam tu juga, dia bercakap depan orang ramai, tapi dia bercakap berkaitan dengan nasihat. Dia nasihat supaya jangan buat benda yang tak elok, dia nasihat Allah. Okay, faham Dia berucap je, dia macam berucap, tapi nama dia khutbah. Dia specialnya sebab dia berucap ketika solat. Dia namanya dikira khutbah. Ceramah lain, ceramah ni dia duduk, khutbah ni dia kena berdiri. Ceramah dia tak kisah nak cakap apa pun. Tapi khutbah dia ada syarat-syarat khutbah dia. Nanti kita akan belajar lah. Darjah 4 dah belajar. Khutbah ni dia ada syarat-syarat dia. Kalau maksudnya pertama kena cakap apa, kedua kena cakap apa, ketiga kena cakap apa. Dia ada susunan dia. Okay, any question? Ada soalan? No. Okay, kalau tak ada, okay.
Ustaz nampak awak semua pun dah makin letih. Tak apa, hari ni kita habis awal. Hari ni Ustaz akan habiskan awal kelas Ustaz. Sebab kesian dekat awak. Okey, Ustaz minta maaf sebab tadi terkeluar. Okey, so Ustaz recap sikit sebelum kita habis kelas kita. Okey, ingat hari ni kita belajar berkaitan dengan solat sunat hari raya. Solat Allahu Akbar. Tengok, Iris pun dah kosok mata dah, mengantuk dah Iris pun. Ingat, kita ada 2 jaya raya, Aidilfitri dengan Aidiladha. Kemudian ingat solat sunat Aidilfitri ada pada 1 Syawal, Aidiladha pada 10 Zulhijjah. Rakaat. Okey, sabar. Okey, rakaat kita ada 2 rakaat. Kemudian hukum adalah sunat muakkad. Maksudnya sunat yang dituntut. Bukan wajib Tak solat Jumaat tak apa, tak berdosa. Tak solat raya tak apa, tak berdosa. Yang ketiga, takbir Ustaz dah ajar dah. Takbir rakaat pertama 7 kali, takbir kedua 5 kali. Okey, ingat syarat sah dia pertama mesti tutup aurat, kedua mesti ada suci, ketiga menghadap kiblat, keempat ni solat Aidilfitri 1 Syawal, Aidiladha 10 Zulhijjah. Yang kelima boleh dibuat antara pagi sampai ke petang, tak kisahlah waktu bila pun, asalkan jangan dibuat pada solat fardu. Dan yang last sekali adalah 2 khutbah. Dia ada dua khutbah. Okay, Hanifah, question before we end our class. Yang exam bulan 8 tu kena pergi sekolah ke? Tak. Bergantung. Kalau awak datang sekolah, awak akan buat exam dekat sekolah. Kalau tak, awak akan buat online. Tak, saya nak datang sekolah. Mana boleh kalau sekolah tak boleh datang. Buat macam mana? Okay, that's all from me. And for your information, kelas-kelas awak pun cikgu-cikgu dah susun dah meja jarak-jarak. Preparation, tiba-tiba dia kata, okay, minggu depan datang sekolah. Awak pun datang je. Kami dah prepare dah. Okay, Betul ke? Apa? Betul ke? Betul lah, tapi bukanlah minggu depan. Maksud Ustaz, tiba-tiba kerajaan cakap, okay, minggu depan dah boleh datang sekolah. Awak kena datanglah minggu depan. Tadika hari ni dah masuk Betul, Tadika dah start dah. Tadika dah boleh masuk dah. Okay, that's all from me. Thank you so much. Okay, dah 12.30, pergi rehat. Awak nak pergi makan ke apa, prepare for petang ni punya kelas. Okay, that's all from me. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.